Hai, Assalamualaikum kepada Profesor Madya, Dr. Fazila, Tuan Lokman dan Tuan Tamizi. Kami daripada kumpulan Amanah iaitu kumpulan 11 akan membentangkan kajian kes kumpulan kami iaitu kes skandal rasuah naib Presiden Guatemala Rosana Baldati. Latar belakang kes. Guatemala merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Rosana Baldati merupakan wanita pertama yang menjadi naib Presiden Guatemala bermula dari tahun 2012 sehingga terbongkarnya kes rasuah beliau pada tahun 2015. Kekayaan Baldati mula dipertikaikan pada tahun 2013 apabila beliau telah membelanjakan berjuta-juta dolar untuk sebuah rumah dan barangan mewah yang lain dipercayai hasil wang sorokan yang diterima daripada beberapa salah laku yang berprofil tinggi yang telah dilakukan beliau seperti penipuan cukai La Línea, kes skandal Magic Water, menyeleweng dana tabung awam negara dan kes pengedaran dadah. Lanjutan daripada latar belakang kes ini akan diterangkan lagi pada slide kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan. Penipuan cukai La Línea. Kes ini berlaku sekitar tahun 2015. Sebuah badan pencegahan rasuah, International Commission Against Impunity Guatemala atau CICIG, telah menuduh beberapa ahli politik di bawah pemerintahan Presiden Guatemala iaitu Otto Perez Molina termasuk Rosana Baldati. Mereka dikatakan telah menubuh sebuah rangkaian rasuah bersama pihak pentadbiran cukai dan kastam. Kes ini melibatkan cukai yang dikenakan ke atas pengimport sebagai tukaran untuk menurunkan jumlah cukai yang perlu dibayar ke atas barangan yang dibawa masuk ke Guatemala. Pengimport yang terlibat dalam La Línea ini hanya akan membayar sekitar 40% daripada cukai import yang sepatutnya dibayar dalam cukai import mandatory. Baki 30% lagi akan pergi ke La Línea dan pengimport menikmati baki 30% baki akhir. Pengimport ini juga biasanya akan membuat dakwaan palsu dari segi kuantiti atau nilai barangan yang sebenar yang ingin dimasuk ke Guatemala. Kesalahan seterusnya, skandal Magic Water. Kes ini berlaku sekitar tahun 2018. Baldati bersama 12 yang lain telah bersekongkol untuk memberikan kontrak pembersihan sebuah tasik bernama Amatitlán kepada syarikat M. Tarsik Engineering untuk menyediakan 93,000 liter bahan yang toksin bagi tujuan pembersihan tasik. Tetapi siasatan mendapati bahan rahsia yang kononnya digunakan untuk membersihkan tasik itu hanyalah air, garam dan klorin sahaja. Bahan ini telah menyebabkan tasik tersebut tercemar dengan lebih teruk lagi. Seterusnya, penyelewengan dana tabung awam negara. Kes ini berlaku pada tahun 2014 dan tahun 2015. Baldati telah mengarahkan sekumpulan pegawai dan eksekutif perniagaan supaya menggelapkan wang sekitar 2.5 juta dolar dari tabung awam negara. Wang ini adalah sebahagian daripada dana sebanyak 18 juta dolar yang diperuntukkan bagi kerja pembersihan tasik Amatitlán. Selain itu, Baldati juga terlibat dengan kes pengedaran dadah. Kes ini berlaku antara tahun 2010 hingga tahun 2015. Baldati telah menerima wang dan habuan berbentuk hadiah daripada pengedar dadah semasa kempen pilihan raya beliau sebagai calon naib presiden pada tahun 2011. Mallory Chacon Rosell, iaitu seorang tycoon dadah, ditahan bersama yang lain atas tuduhan pembiayaan kempen pilihan raya Otto Perez Molina dan Rosana Baldati bernilai 2 juta dolar. Ini adalah sebagai pertukaran untuk perjanjian menggunakan pengaruh beliau sebagai naib presiden bagi membenarkan pengedar dadah beroperasi secara haram dan termasuklah menggunakan segala kemudahan pengangkutan. Saya akan menerangkan tentang kesan kepada sosial, ekonomi dan politik. Rosana Baldati telah dipenjara selama 15 tahun akibat menyeleweng kira-kira 2.5 juta dolar daripada tabung awam negara miskin di Amerika Tengah. Perkara ini membuatkan orang ramai tidak akan percaya kepadanya lagi dan ini menimbulkan masalah kepada pengguna dan sepatutnya akibat kehilangan wang berkenaan. Kesan ini juga membuatkan maruahnya tercemar. Rasuah juga menggambarkan amalan berat terhadap ketidakadilan dalam sesebuah urusan di mana banyak pihak lain yang sebenarnya dianiayai kerana mereka mengamalkan sikap yang tidak baik.
Dari segi ekonomi pula, tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang dan saksama, iaitu jika berlakunya rasuah dan penyelewengan, maka ia akan wujud golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruknya. Tumpuan pembangunan dan pelaburan berbusu-busu di sektor tertentu saja. Ekonomi negara akan mengugat menyebabkan kemajuan negara tidak dapat berkembang disebabkan oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu pengurusan yang sebetulnya untuk mentadbir ekosistem negara. Politik pula, pemerintahan akan menyebabkan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan yang sepatutnya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dari pemerintahan sesebuah negara, seperti yang berlaku di Amerika Syarikat, iaitu apabila skandal rasuah yang menyebabkan peletakan Prezes pada September 2015 dan ia diganti oleh Jimmy Morales yang juga seorang pelawak yang tiada pengalaman politik. Jadi, oleh sebab itu kesimpulannya, pengajaran yang kita boleh perolehi tiada langsung kebaikan daripada rasuah ini, melainkan ia hanya menguntungkan pihak yang berurusan dan menafikan hak pihak lain dan sepatutnya memperoleh faedah dan keuntungan. Walhal, mereka ini diharapkan untuk membela nasib rakyat, tetapi mereka menjaga kebajikan pekerja dan membelanjakan dana sesebuah organisasi tanpa ada unsur penyelewengan. Tapi disebabkan sifat tamak mereka, menyebabkan rakyat dicabul, nasib pekerja ditindas dan wang yang sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai habis semuanya dimasukkan ke dalam poket mereka yang tidak pernah penuh. Jauhkanlah diri kita daripada terlibat daripada gejala rasuah ini. Setiap individu memainkan peranan penting, tidak kira sama ada di peringkat rendah atau tinggi.